Anda lihat menu-menu tersebut tidak ada di bahagian atas ini kerana ini borang yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bersama saya Adi Zamel. Kali ini berkaitan dengan OnPay. Kita akan teruskan perkongsian kita berkaitan dengan kita nak cipta borang baru dan kita dah selesaikan bahagian cipta produk pada menu senarai adanya produk. Kenapa kita cipta produk terlebih dahulu? Kita kena jelas konsep borang dalam OnPay. Untuk kita create borang perlu adanya produk. Sekarang kita di bahagian borang. Namun kalau kita lihat di sini pada pertamina yang kami kongsikan dengan anda, adanya menu-menu di bawah borang ini. Namun apabila kita create borang di dalam OnPay, so saya akan kongsikan sekarang. Masuk ke OnPay, senarai adanya borang dan kita akan boleh terus klik bina borang baru. Anda lihat menu-menu tersebut tidak ada di bahagian atas ini kerana ini borang yang baru. That's why apa yang kami buat biasanya adalah bagi memudahkan proses kita, kita just fokus masukkan kod borang, tajuk borang dan masukkan satu produk di bahagian bawah. Sebagai contoh, saya nak jual iPhone. Saya nak kata iPhone murah. Okay, so tajuk borang saya adalah iPhone murah. Dan kita kena jelas kod ini akan memberi kesan kepada URL kita, iPhone di belakang ini. So iPhone disambung dengan iPhone. Saya scroll down ke bawah sedikit, saya fokus nak masukkan produk sahaja. Kita dah buat produk tadi. Saya pilih produk saya dan had belian boleh fokus satu terlebih dahulu. Kalau anda nak benarkan pelanggan anda membeli lebih daripada satu, anda boleh tulis sahaja, contohnya 5. Okay, so saya akan tekan simpan terlebih dahulu di sebelah kanan atas ini. Dan kita dah ada satu borang pada page borang kita. Kenapa kami simpan terlebih dahulu? Sebab kita nak bila kita dah nampak borang kita dah ada link kita sendiri dan bila kita tekan kemas kini borang di sini, kita adanya menu. Berbanding yang tadi kita buat borang baru, tetapi dia punya flow daripada atas sampai bawah sangat panjang. Kadang-kadang mengelirukan kita, so that's why cara yang lebih baik adalah kita simpan borang terlebih dahulu dan kita kemas kini balik borang. Dan kita akan ada menu-menu ini yang sangat penting sebab dia sudah bahagikan aturan dia mengikut bahagian-bahagian yang berkaitan. Sebagai contoh, kita pada menu borang. Pada page borang ini kita kemas kini borang, ada menu borang, pilihan pembelian pelanggan pembayaran. Sebagai contoh pada menu borang ini, kita boleh create sales page kita. So, kod tadi kita masih boleh ubah, jangan bimbang, tajuk boleh ubah lagi. So, gambar ini lebih kepada gambar header kita di bahagian atas. Sebagai contoh, kalau saya copy link borang kita ini, saya masuk sekarang, kita tidak ada apa-apa header, gambar dekat bahagian atas ini. So, kita boleh pilih gambar yang lain. Sebagai contoh, saya masukkan gambar ini. So, bila saya simpan, saya tunjukkan preview dia. So, nampak dia ada di bahagian atas. So, kita boleh design dalam Canva, Photoshop, Illustrator dan sebagainya untuk kita letakkan di bahagian atas ini. Alright. So, saya klik balik kemas kini borang. Masih pada menu borang. Saya scroll down ke bawah di bahagian teks. Teks ini ibarat sales page kita. Alright. So, kita akan ada design di bahagian bawah ini. Mengikut keperluan kita, ikut kreativiti, kalau kita dah ada ilmu copywriting dan sebagainya, boleh follow sahaja. Namun untuk asas kali ini, apa yang kami akan kongsikan dengan anda adalah macam mana kita nak design secara ringkas. Sebagai contoh, saya kata saya nak letak tajuk atas dia, logo iPhone murah. Contoh kan, logo iPhone murah. So, tulisan ini agak kecil, betul tak? Saya boleh boldkan, saya boleh italic, saya boleh buat underline, garisan di bahagian bawah. Apa yang saya nak buat, saya nak ubah tulisan kepada Arial Black dan sizing dia. Yang penting kita kena highlight tahu. Dia macam kita menggunakan Microsoft Word. Saya boleh besarkan tulisan. Okay, sebagai contoh 48. Okay, dan saya nak ubah color dia. Color ada dua, background color, maksudnya dia ada background color di bahagian belakang tulisan ini. Ataupun nak ubah warna tulisan, anda boleh ubah di bahagian kanan ini text color, right? So, saya akan letakkan mungkin warna kuning background dia. Okay, saya highlight juga. Dan saya akan ambil tulisan mungkin sedikit grey. Okay.
logo iPhone murah. So, saya akan highlight lagi. Saya tak akan gunakan yang ini sebab ini macam nak buat titik tau. Ini numbering. Tak perlu. Saya nak dia berada di tengah. So, saya letakkan kat center macam tu. Alright, kita dah ada tajuk kita. So, saya tekan enter untuk turun ke bawah. Tetapi, saya nak pastikan dia agak keliru. Kalau anda terus turun, dia akan follow yang atas tau. Jadi, the best practice kalau anda nak ada satu default font yang baru, maksudnya dia tak nak follow yang atas, anda tekan enter sekali lagi, anda tekan undo, tekan delete, bukan undo, delete. So dia akan balik pada standard lah. So sebab kalau kita daripada atas ni, kita tekan bawah, kita akan sama tau. So kalau kita tak nak sama, the best practice kita turun ke bawah, okay, turun ke bawah, tekan enter sekali lagi, baru tekan backspace atau delete. So dia akan kembali kepada tulisan yang standard. Right? So trick dia macam tu. Alright. So biasanya saya nak letak gambar lah dekat sini. Saya turun bawah sikit lagi. Saya nak letak gambar. Untuk masukkan gambar dalam borang OnPay, kita ada dua cara tau. Cara yang pertama, kita masukkan URL. So basically kita letakkan gambar kita di tempat yang lain. Kita masukkan gambar di sini, letakkan link dia. Ini agak complicated bagi non-technical person. Apa yang boleh kita buat adalah kita boleh upload gambar dalam sistem OnPay, disenarai adanya gambar, dan bila kita dah upload gambar dekat sini, barulah adanya satu image list dekat sini. Button image list ni kita boleh pilih dan dia akan masukkan di sini. Konsep dia, upload gambar terlebih dahulu, barulah gambar akan keluar di image list ini. Sebagai contoh, apa yang saya buat, saya pergi ke gambar, saya right click, open link in new tab. So, saya akan upload gambar. Kita package yang percuma, so sizing gambar dia sangat sikit, 10 MB sahaja. Saya tekan muat naik gambar. Saya pilih gambar saya dan saya tekan muat naik. Okay. So, isu yang berlaku adalah kalau kita tekan image list, dia dah ada. Right? So, tekan saja image list. Pilih gambar ini. Wow, amazing. Alright. So, di bahagian sini nanti kita boleh klik gambar ini. Boleh tekan image attributes. Ini kalau kita nak more advanced setting lah. Nak tukar dia punya link dan sebagainya. Tapi apa yang saya nak kongsikan, kita boleh ubah sizes dia. So 100% dia penuh lah. Dia penuh borang. So kalau 75% dia bagi kecil lagi. Dan kita boleh ubah dia punya shape. Rounded corner nampak lebih lembut sebagai contoh. Right. So design-design ni anda boleh baiki lah. Right. So basically kita dah settle dekat sini. So nanti kita tekan saja dekat sini dan tekan enter untuk turun ke bawah. Dan kita boleh tambah lagi ayat copywriting kita. That's why the best practice dalam OnPay sebenarnya, anda type copywriting tu di luar daripada borang tau. Kita dah create dalam Google Docs ataupun Microsoft Word. So, kita dah copy paste sahaja. So, dalam ni kita fokus kepada design. Right. Itu cara yang terbaik lah. So, iPhone murah. So, ada satu benda yang menarik adalah kita boleh tambah video tau. So, kalau anda ada video, anda boleh upload video tersebut di channel YouTube anda. So, anda boleh paste sahaja link di sini. Alright. So, sebagai contoh lah, saya masuk YouTube. Saya masuk YouTube sekarang dan mungkin saya type ini channel saya, right? So basically kita dah ada channel kat sini. So mungkin saya kata cara daftar sistem design tak ada kaitan pun. So basically saya akan saya akan copy link ini. Saya nak copy video URL. So saya masuk ke sini, ke ini borang. Saya tekan video, saya paste. So nampak dia terus masukkan video tadi. So basically the best practice, anda masukkan video anda dekat channel anda dan boleh paste URL anda di sini. Alright. So the next thing adalah insert horizontal rule. Ini tak ada apalah. Ini line sajalah kalau anda nak tambah line. Okay, anda boleh tambah line kat sini. Okay, ini full screen tak ada. Cuma satu benda yang sangat menarik anda boleh try. Anda boleh tambah table tau. Contoh table tu anda nak buat 3 kolom dan 2 row. So contoh anda tulis unit. Okay, unit harga asal ni contohlah anda nak bagi tahu lah adanya harga promosi. The last one adanya harga promosi. So mungkin unit ni satu unit. Harga asal RM1,500. Ini produk yang nak jual lah. Right, so sini adalah harga dia RM1,000. So kalau anda nak tambah kolom di bahagian bawah lagi, nak tambah row, anda boleh klik. Boleh tambah row below. Kalau nak tambah kolom, dia ada add column right. So kat mana anda letak cursor anda tu, dia akan tambah sebelah tu lah.
Okey, nampak contoh yang ini. Alright, ini terpulang kepada anda. Macam ni 2 unit, harga sepatutnya 3,000, kan contoh. So, produk anda nak jual harga 1,800 sebagai contoh. Right. Ini adalah konsep asas untuk anda cipta borang di bahagian sales page sahaja. Right. So, fokus sales page sahaja. Nanti di bahagian pilihan ini, kalau anda masuk di bahagian pilihan, kita akan kongsikan berkaitan dengan apa yang anda boleh baiki di bahagian sini. Right. So, cuma apa yang menarik adalah kalau anda di bahagian pilihan, anda boleh pilih susun atur moden atau klasik. Alright, so moden atau klasik ini dia lebih kepada kalau anda nak borang tu konsep dia macam mana. Contoh saya simpan dulu borang ini. So kita boleh lihat di bahagian borang kita apa yang berlaku. Nampak? So ini klasik, dia ada macam gap. Kalau anda pilih balik, so moden saya simpan, saya refresh balik. Okay. Di moden di bahagian bawah ni tau. Okay. Dia ada seterusnya. Dia macam panjang sikit dia punya flow. Kalau yang tadi, classic, dia lain sikit. Right? So, basically saya lebih suka classic lah sebab dia macam satu row saja. Okay, bawah ni terus ada butiran pembayaran. So, kalau modern dia next step macam tu. Alright, so saya kemas ni borang balik. Di bahagian pilihan, adanya jenis jualan produk percuma. Kalau anda ada produk nak berikan secara percuma. Cuma yang kita guna sekarang adalah jualan produk. Right? Kalau anda ambil kepada pendaftaran acara, dia akan ada setting pendaftaran acara. So, saya fokus pada jualan produk, bukan sumbangan, kaedah jualan direct. Okey, masuk ke marketplace on pay ni maksudnya kalau anda tick, dia akan masuk tau dekat marketplace on pay ni tau. Right. So, anda boleh, dia akan ada dekat sini lah. Basically, kita boleh tengok. Ini terpulang kepada anda, boleh pilih kategori dia. Right, saya tak nak. Okey, aktifkan notifikasi social proof. Right, ini kalau ada pembelian tau, dia akan naik macam, okey, telah dibeli. Ada seorang tu dah beli nama sekian-sekian. So, dia akan macam nampaklah sikit. Anda punya tu. Anda boleh ubah dia punya tempoh jarak di antara setiap notifikasi pembelian tu. Kalau orang masuk ke sales page anda. Dan anda boleh ubah tempoh masa dia, selama masa dia, warna teks, warna background. Anda boleh tukar. Okay, apa yang menarik adalah affiliate. Ini yang anda perlu tekankan sedikit. Setting borang ini lebih kepada advanced setting sebenarnya. Okay, so saya tak akan kongsikan lagi dekat sini untuk affiliate ini. So saya akan fokus kepada pelbagai, right? Pelbagai di sini jadikan sebagai mini site. Ini tak perlu sangat. Apa yang penting paparkan gambar pada borang. Gambar yang mana? Gambar yang atas ni lah. Basically, right? Paparkan maklumat perniagaan. Kalau anda tick, anda akan nampak maklumat perniagaan di bahagian bawah. So basically yang lain ni paparkan sistem chat. Adanya sistem chat nanti. Ini sebabkan kita guna package yang percuma. Paparkan borang pada halaman utama dengan maksud borang ini anda boleh pilih. Kalau contoh orang masuk ke brodic.onpay.my, dia ada dekat sini. Kalau anda untick apa yang berlaku, okay, saya untick, saya test, saya simpan borang, saya masuk ke halaman utama saya, dia kosong. Tetapi walaupun kosong, link ini masih berfungsi. Kena jelas Walaupun kosong dekat halaman utama, kita dah setting dia tak ada pada halaman utama, tetapi link ini masih berfungsi lagi. Right? Melainkan kalau anda kata anda nak tutup link ini buat sementara waktu, apa yang perlu anda buat? Anda pada senarai borang ini, anda boleh tekan di sini. Dia panggil nyah aktif buat sementara waktu. So, orang tekan, dia akan dibawa ke halaman utama anda. Alright. So, basically kita tak nak lah macam tu. So, saya buka balik. So, di bahagian pembelian, sedikit saya akan kongsikan dengan anda. Di bahagian menu pembelian ini, anda boleh masukkan produk lagi. Kalau anda nak ada produk lain di bahagian bawah ini, so boleh tambah pada menu pembelian ini. Right? So, boleh tambah produk lain lah. Tapi sebelum nak masukkan di sini, anda perlu create produk di bahagian senarai produk terlebih dahulu. Alright. So, macam biasa, had belian, anda benarkan berapa dia beli dalam satu-satu masa. Jumlah kuantiti minimum, anda wajibkan dia beli satu unit paling kurang. Right? Ini harga minimum, ini konsep kalau anda nak wajibkan dia beli amount yang tertentu. Right? Minimal RM500 ke RM50. Right? Ini pula pilihan produk sangat menarik. Hanya benarkan satu produk saja boleh dipilih oleh pelanggan. Dengan maksud kalau anda ada 2-3 produk pada bahagian ini, dia boleh pilih satu je. Ini sangat penting jugalah kalau anda ada konsep marketing anda sendiri ataupun di anda punya funnel anda sendiri, anda benarkan satu produk saja,
Gunakan komponen custom untuk kuantiti produk. Kalau anda tengok di sini tadi, dia boleh pilih macam drop down, betul tak? Okay, drop down macam tu. Tetapi kalaulah gunakan custom, so dia kena masukkan sendiri berapakah nilai produk, jumlah kuantiti produk yang dia mahu beli. Papar kuantiti produk pada borang. Contohnya kalau paparkan dengan maksud dia akan paparkanlah stok yang terlibat. Contoh saya simpan sekarang supaya nampak. Nampak dia ada kuantiti dia kat sini. So nanti dekat bahagian pembelian ini, apa yang boleh kita buat? Kita boleh letakkan had amaran lah. Contoh kita benarkan dia kalau ada 5 unit ke bawah, 2 unit ke bawah, akan jadi had bahaya. So dia akan jadi warna merah lah dekat sini. Alright. So kalau kuantiti tu dah menurun. Alright. So penghantaran ini kalau melibatkan shipping, ini sangat penting. Alright. So saya tak akan kongsikan sekarang untuk shipping pada borang. Kita akan cuba kongsikan pada video tutorial yang seterusnya. Alright. That's all. Thanks for watching.